ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita dan pengajian yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu. Di mana last kuliah hari itu kita dah berbincang tentang definisi ataupun pentakrifan fiqhul muamalah al-maliyah. Pentakrifan tentang muamalah harta. Cara bahasanya, cara syaraknya ya. Dan kita dah masuk juga sikitlah ya tentang kepentingan muamalah atau juga boleh disebut sebagai kepentingan ilmu muamalah. Maksudnya kenapa kita nak kena mempelajari ilmu berkenaan ya. Walaupun bila sebut kepentingan muamalah ni dia banyak aspeknya ya. Pertama, kepentingan dari sudut muamalah itu sendiri, kepentingan dari sudut pensyariatannya ya. Dan satu lagi kepentingan dari sudut ilmu muamalah itu sendiri. Maksudnya kenapa kita nak kena belajar? Of course lah kita sama kita akan bermuamalah. Mana ada kita tak bercampur dengan orang. Bercampur tu kira muamalah lah tu. Cuma dalam banyak-banyak bercampur, satu aspek percampuran tu, percampuran kita dari sudut harta sesama kita. Di samping kita bercampur dah hal yang lain. Kerana manusia dia mesti bercampur ataupun berinteraksi antara satu dengan yang lain ya. Kalau manusia tak bercampur tu bukan manusia lah. Manusia dia mesti bercampur ya. Especially dari sudut harta, kerana manusia tidak memiliki semua harta. Dia mesti memerlukan harta daripada orang lain ya. Dia nak makan, memang kita boleh cucuk tanam, tapi tak semua kita boleh makan apa yang kita tanam. Hatta kalau kita lihat dalam sistem al-muqayyadah ataupun barter zaman dulu, petani juga melakukan sistem barter sesama mereka. Betul tak? Orang yang tanam padi, dia tukar makanan dengan orang yang tanam benda lain. Takkan dia nak tanam semua tumbuh-tumbuhan yang ada. Padi dia nak tanam, terung dia nak tanam, bendi dia nak tanam. Ada ke? Biasa tak ada lah. Kalau dia tanam padi, padi je lah ya. Saya dulu pun, atuk saya pesawah ya. Ada masa dia tanam padi. Bila dia tak tanam padi, padi tanam setahun 2 kali saja ya. Tanam ubi, tanam kacang, adalah beberapa tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, tapi tak semua lah. Jadi petani sesama mereka pun ada melakukan barter. Of course lah kalau orang yang memang tak bertani, dia beli saja, tapi dia tukar dengan benda-benda yang lain lah ya. Jadi of course kita memerlukan harta orang lain. Kita tidak memiliki semua harta ya. Baik, saya baca dulu notanya. Pertama, dapat membantu manusia menguruskan harta sesama mereka dengan lebih lancar dan tersusun ya. Jadi ilmu muamalah ni, dia punya objektif dia ialah nak pastikan manusia harta mereka well organized, ada tata caranya ya. Dia tak boleh pandai-pandai. Kalaulah dalam hal ibadah, Allah Ta'ala susun
one by one. Kita tengok ibadah kita kan, begitu well organized lah. Semayang ada tata caranya, ya. Kita belajar ahkam solat, ada banyak. Bab semayang ni tak kurang daripada 11 bab, ya. Lepas belajar definisi semayang, hukum semayang, belajarlah hukum-hukum yang lain tu, syarat wajib semayang, syarat sah semayang, rukun semayang, perkara yang membatalkan semayang, perkara makruh dalam semayang, perkara sunnah. Belajar pula waktu-waktu tak boleh semayang, macam-macam kan, ya. Itu yang kita kata well organized. Kalau nak diikutkan, Allah Ta'ala boleh saja biarkan manusia semayang ikut cara yang dia nak. Tak apalah, as long as kau sembah aku, sembahlah macam mana pun. Tapi tak, Allah Ta'ala susun satu persatu supaya sembahyang kita menghadap Tuhan ni jadi organized, ya. Walaupun kalau kita lihat ada banyak aliran, ada banyak mazhab, tapi bila kita sembahyang sama saja, ya. Betul tak? Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, Hanafi ke, Zahiri ke, bila dia sembahyang, kita tak boleh tahu dia ni mazhab apa, ya. Tak tahu. Mungkinlah ada certain benda kita tahu, tapi most of the thing kita tak tahu, ya. Sebab organize, standard, ya. Dan begitulah dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau Allah Ta'ala organize dalam hak awak ibadah yang kadang-kadang tak melibatkan orang lain pun, kita dengan Tuhan saja, apatah lagi benda-benda yang melibatkan kita sesama kita, mesti disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi objektif dia adalah nak supaya harta kita tersusun, ibadah tersusun, muamalah pun tersusun. Yang kedua, ini penting agar mereka tidak menzalimi sesama mereka atau menceroboh antara satu dengan yang lain, ya. Hak tadi Allah Ta'ala nak susun. Pasal apa Allah Ta'ala susun? Supaya kita tidak langgar batasan-batasan dan kita tidak menzalimi antara satu dengan yang lain. Ini hak paling penting. Sebab tu dalam muamalah manusia sama mereka tak tertentu dalam hak ewa harta, kemasyarakatan, jenayah, kehakiman, ya. Dia ada 3 prinsip besar dalam sistem muamalah itu sendiri. Pertama, dia panggil prinsip keadilan. Muamalah ni dia mesti adil. Kalau dia tidak adil, dia tidak muamalah, ya. Manhajul muadalah fil muamalah, prinsip keadilan dalam muamalah. Bukan harta sajalah, ya, semua, termasuk politik. Politik ni kalau tidak adil, dia bukan politik. Bukan politik Islam lah. Boleh ada politik-politik yang lain, ya. Yang kedua, manhajul mas'uliyah, ya. The principle of accountability. Dalam muamalah dia mesti ada kebertanggungjawaban. Bukan harta sajalah, bab lain pun, ya. Kalau dalam harta ni kita beli, kita jual, pembeli ada tanggungjawab dia. Jangan ingat tanggungjawab penjual saja. Of course lah, penjual ada tanggungjawab dia, pembeli pun ada tanggungjawab dia juga, ya. Sebab itu Rasulullah SAW bila dia berjual beli, kalau dia tawar menawar, la yaqasun nasu bi ta'atahum, Nabi tidak akan mengurangi akan hak si penjual dari sudut hartanya. Tak adalah Nabi tawar sampai kawan tu rugi, tak ada, kan? Tawar boleh, ya. Bagin dia panggil, musawamah, harus. Hatta Nabi SAW banyak tawar menawar, ya. Tapi la yabkhasun nasu bi ta'atahum, la yabkhasun nasa bi ta'atahum, Nabi takkan mengurangi hak si penjual dari sudut hartanya. Maksud tak ada lah Nabi tawar sampai orang tu rugi. Tawar boleh, ya. Ini kalau kita tawar, kakak nok kita kata tawar, kan. Tapi hari ni orang jual tepi jalan boleh dah tawar, kan. Kalau kat market, kat kedai nak tawar apa lagi, harga dah tetap. Kan. Pergi pasar raya nak tawar, mana boleh, kan. Ada tanggungjawabnya. Dia panggil prinsip kebertanggungjawaban.
Kenapa kita bila melabur, invest, penerima pelaburan atau dana, dia tak boleh jamin wang dikembalikan kepada si pemberi dana. Ya. Maksudnya bila kau melabur, kau kena tanggung risiko, macam aku juga. Kalau kau tak ada risiko, that is not investment. Itu bukan investment. Dia jadi pinjaman. Dan bila kita ambil untung, dia jadi riba. Ya. Ramai orang tak tahu. Ada orang nak melabur syarikat ayam di Terengganu. Bagilah kontrak kat saya kan. 12 muka surat. Saya kata hantarlah PDF. Dia pun hantar PDF tengok kan. Banyaklah klausa-klausanya, buat profit kat belakang tu tak penting bagi saya. Hak mula-mula tu penting. Tengok dulu kan. Ya. Jaminan wang dikembalikan after 1 year, after tempoh matang kan. Riba. Mana boleh kau jamin wang dikembalikan? Boleh dikembalikan kalau kita dapat balik modal kita. Pasal orang berniaga ni, sebelum dia nak dapat keuntungan, biasa dia akan dapat modal dulu, baru ada untung. Bila dia ada untung, maknanya dia modal dapat balik lah. Boleh lah kita ambil. Tapi dia nak jamin, nak bagi garanti, atau istilah fiqhnya nak dhaman, tak boleh. Kalau dia dhaman, dia ada riba lah. Pasal jamin ni dia jadi pinjaman, dia tak jadi pelaburan. Pelaburan dia kena ada perkongsian risiko. Kalau tak ada risiko, dia tak panggil pelaburan, dia panggil pinjaman. Kalau pinjaman, tuan-tuan bagi banyak mana, tuan-tuan kena dapat banyak tuan-tuan bagi tu. Ambil lebih, riba. Jadi saya kata ni riba ni. Haji boleh, masuk boleh. Tapi haji tak boleh ambil untung lah. Boleh ambil modal haji sajalah. Oh iya ke Ustaz? Iyalah. Kan? Ya. Itu dia panggil prinsip kebertanggungjawaban. Bila kita invest, kita kena ada tanggungjawab lah. Kalau tak ada tanggungjawab tu pinjaman. Tuan-tuan pinjam duit dengan saya RM10, tuan-tuan kena bayar balik. Pasal pinjaman, pinjaman mesti bayar balik lah. Orang yang memberi pinjam, dia tak ada tanggungjawab, bagi je pinjam kan. Tapi sampai masa kau kena bayar balik hutang aku. Itu pinjaman. Tapi pelaburan tak boleh ya. Jadi prinsip kebertanggungjawaban. Kalau tak bertanggungjawab, itu bukan Islam. Islam ni dia ajar kita supaya bertanggungjawab. Bukan hanya dalam hak ewak harta, sebenarnya dalam semua perkara yang bersabit dengan kehidupan kita ya. Awak dan satu lagi dia panggil prinsip keharmonian. Manhajul amni wal aman fil muamalah al-basyariyah. Prinsip aman dan aman, ataupun keharmonian lah kita kata ya. Stability ya. Cerita dia kalau tidak aman, tak harmoni, dia bukan muamalah. Muamalah ni dia kena harmoni ya. Dua-dua kena harmoni. Satu aman, satu aman. Kita bahasa Melayu ni sempoi je. Bila sebut aman, aman lah. Aman bahagia, aman sentosa. Arab dia lain ya. Arab ni kalau al-amnu, aman lah dengan pendek kan. Dengan al-aman, dia tak sama. Betul Syekh? Syekh belajar Saudi, Syekh tahu. Mal farq bainal amni wal aman? Apa beza antara aman dengan aman? Kalau aman, yang luar-luar, benda zahir-zahir ya. Kalau al-aman, ni dakhiliyah ya. Kenapa Allah Ta'ala susun luarannya ni supaya jadi elok, supaya terhasil dalaman pun jadi baik. Semayang ni tuan-tuan, contoh ibadah kan. Kalau pergerakan kita jaga, bacaan kita jaga, everything in line lah dengan apa yang diajar kepada kita. Tuan-tuan tak perlu cakap lagi soal khusyuk. Tuan-tuan tak perlu cakap lagi soal hati-hati. Pasal kita dah preserve luarannya. Of course dalaman akan terpelihara. Tapi kalau kita perbuatan pun tunggang langgang, jak semayang garu sana garu sini, garu tak salah, boleh je
Tapi asal sembahyang je menggaru. Asal sembahyang je garu. Asal garu je sembahyang. Betul tak? Bacaan kita lentang pukang. Ya. Of course lah kalau kita mata melilau kanan kiri kan. Banyak je orang sembahyang kita tengok mata dia melilau. Tengok juga sebab kita duduklah komuniti kita kan. Sembahyang ni sama ada tuan-tuan tengok bawah atau tuan tengok depan. Tengok depan boleh ya. Sebagai ulama kata sunnah tengok bawah, sebagai kata sunnah tengok depan. Tengok depan tak salah ya. Tapi bukan tengok kejap depan, kejap kanan, kejap kiri, kejap atas. Jadi kalau luarannya okey, dalaman okey, khusyuk semua okey. Ya. Ada orang baca Quran pun tak pandai. Tak apalah kan, tak pandai. Masing-masing ada kelemahan masing-masing. Tapi nak cerita pasal khusyuk. Orang tarekat makrifat tu lah cerita pasal khusyuk tak habis-habis. Tapi bab hukum akan sembahyang luaran, mereka tak take care. Macam mana nak asyik khusyuk? Ya. Jadi sama dalam muamalah pun, harta luaran well organized, dalaman okey. Mana kita tidak akan hidup dalam keadaan yang orang kata apa, bermasalah, insya-Allah lah ya. Baik, sekiranya mereka telah menguruskan harta dengan baik, objektif tadi tercapai, kita tidak harta kita tersusun, kita tidak menceroboh dan menzalimi antara satu dengan yang lain ya. Yang tadilah ya, keadilan, kebertanggungjawaban, keharmonian ya. Maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dan teratur, of course lah. Dengan itu mereka akan berbahagia dan hidup dengan tenang, aman dan damai di dunia dan of course di akhirat. Tidak menguruskan harta dengan baik akan menjejaskan kehidupan dan akan mempengaruhi prestasi hidup manusia. Betul? Sebab itu menguruskan harta dengan baik sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya beribadah, Allah Ta'ala jugalah yang memerintah kita supaya kita menguruskan harta kita dengan baik ya. Muamalah kita ni kena baik, Allah Ta'ala yang suruh ya. Dan banyak dalam Quran Allah Ta'ala memerintahkan. Sebab itu sepatutnya poin nombor 1 kepentingan muamalah ni ialah taat perintah Tuhan. Hak tu nombor 1 sebenarnya ya. Taat perintah Tuhan. Kerana dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita menguruskan harta kita dengan baik ya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 168, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Itu pun antara ayat terbesar tentang harta. Walaupun di situ indirectly Allah Ta'ala sebut tentang harta. Wahai manusia, makanlah di atas muka bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan ikut jejak langkah syaitan kerana mereka adalah musuh kamu yang nyata. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai manusia, makanlah di atas muka bumi yang halal lagi baik. Allah Ta'ala suruh makan yang baik lagi halal, yang halal lagi baik. Perintah tu ya. Makanan adalah harta. Allah Ta'ala suruh makan dengan baik. Makanan tu harta. Sebab itu bila kita lihat definisi harta, harta-harta ni ialah apa yang kita miliki daripada apa yang kita makan, mat'um, ma'kul, apa yang kita minum, masyrub, apa yang kita pakai, malbus. Ni harta ni. Tak semayang, nak semayang kena ada harta, kena ada pakaian. Lepas tu manusia ni miskin macam mana pun dia ada harta. Harta tu tak ada. Ni baju dia pakai tu, harta tu ya. Malbus ya, something that you want, benda yang kita pakai. Markub, apa yang kamu tunggang ya. Dululah apa yang kamu tunggang, hari ni apa yang kamu naiki. Kereta kita, motosikal kita, basikal kita ya. Harta tu mungkin kita tak buat sendiri, kita beli ya. Beli tu pun pakai duit, harta dah.
Lepas tu bila kita miliki, benda tu sendiri adalah harta. Ya, zaman Rasulullah SAW pun tunggangan-tunggangan dibeli. Ya. Adalah yang orang bagi, tapi most of them dia belilah, ya. Dan juga maskun, apa yang kamu tinggal, rumah kita, pondok kita, ya. Itu semua konteks-konteks harta. Jadi Allah Ta'ala kata makan yang halal lagi baik. Jadi makan atau makanan itu harta. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut harta-harta yang lain, Allah Ta'ala sebut makul saja, apa yang kamu makan. Allah Ta'ala tak sebut malbus, Allah Ta'ala tak sebut markub, Allah Ta'ala tak sebut masyrub. Sebenarnya dia sudah meliputi. Dalam istilah Arab tu kita panggil taglib. Jika disebut satu perkara, dia sudah merangkumi yang lain. Itu jelas. Dalam Quran, kalau tuan-tuan nak tahu everything in specific, you won't get it. Tuan-tuan takkan dapat. Kan? Ada orang dia kata kita tak wajib sembahyang 5 waktu. Pasal dalam Quran mana ada perintah sembahyang 5 waktu? Yes. Tak ada. In spesifik lah. Kau nak cari dalam Quran, Allah Ta'ala suruh sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, sembahyang Subuh, hatta waktu-waktu tu pun tak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala in spesifik. Jauh sekali Allah Ta'ala nak suruh sembahyang 5 waktu. Tapi adalah ayat yang Allah Ta'ala sebut yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai sembahyang 5 waktu. Ya. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayat 5 waktu. Dia tak belajar tafsir. Kan? Lepas tu dia belajar Quran. Tu pun translation saja. Lepas tu kalau dia baca Quran, dia baca hak terjemahan Melayu saja. Betul tak? Ya. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain. Memang ada 5 waktu, tapi indirectly lah. Bukan directly, bukan in specific. Sama lah konteks muamalah pun. Kalau kita nak cari, Allah Ta'ala sebut in specific. Everything tentang kita punya properties memang takkan ada. Ya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut hak basic saja. Itu masuk taglib. Allah Ta'ala sebut satu perkara, tapi dia merangkumi hal-hal yang lain. Allah Ta'ala sebut makan saja, makan yang halal lagi baik. Habis itu minum tak payah halal, pakaian tak payah halal, rumah tak payah halal, kenderaan tak payah halal. Taglib. Ya. Taglib ni maksud Allah Ta'ala sebut satu perkara, dia merangkumi perkara-perkara yang lain. Kerana Allah Ta'ala sebut benda yang ghalib. Ghalib ni makna benda yang dilazimi oleh manusia. Memanglah kita, orang kata ada harta-harta yang lain, tapi tak perlu Allah Ta'ala sebut semua. Sebut satu sudah memadai. Macam perintah-perintah dalam Islam lah. Kalau nak ikutkan perintah semayang, perintah puasa, perintah haji, kalau ikut textual, orang lelaki je. Perintah semayang lelaki je. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Betul tak? Itu jamak lelaki tu. Kamu semua kena semayang. Dalam bracket lelaki. Pasal aqimu tu jamak kepada lelaki. Ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam, itu kepada lelaki. Banyak perintah-perintah ni dikhitab kepada lelaki. Tapi kenapa merangkumi wanita? Kerana hukum ni bila dia sebut lelaki, dia merangkumi selain lelaki termasuk wanita. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut lelaki? Taglib. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni dia mendominasi wanita. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut suatu hukum lelaki, dia sudah merangkumi wanita. Adalah in some ayah atau in some circumstances Allah Ta'ala sebut dua-dua. Ada, tapi teramat sedikit. Banyaknya Allah sebut lelaki saja. Perintah kan. Ya. Wazzakirin Allah katsiran wazzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ada dalam bab zikir Allah Ta'ala sebut lelaki, Allah sebut wanita. Tapi banyak perintah Allah Ta'ala sebut untuk khitab lelaki saja, tapi dia merangkumi taglib. Ya. Tu kalau perintah, larangan pun sama juga. Allah Ta'ala melarang satu hal, sebenarnya tidak bermaksud Allah Ta'ala tidak melarang hal-hal yang lain. Maksudnya bila Allah Ta'ala larang satu benda, benda lain pun termasuk juga.
Contoh macam riba. Riba ni kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, yang dilarang ialah makan riba. Mana ada Allah Ta'ala larang guna riba, pakai riba? Tak ada. Kan? Sebab tu ada member kita, dia tikam nombor ekor. Orang surau juga ni. Kita kawan ramai. Dia tikam nombor ekor, menang. Tuan-tuan. Yalah, kalau 10 kali tikam, takkan tak menang sekali je tak? Betul? Anak tak tahu pasal anak tak pernah tikam. Ini pengalaman-pengalaman orang lain lah. Ya. Judi lah, judi kan. Ada. Tak ada judi Malaysia? Ada. 22 kurang jadi 8. Ada lagi. Kan? Tapi tak kisahlah. Kalau kita tengok di premis-premis judi, dia dah lekat. Orang Islam dilarang masuk. Tapi yang banyak masuk orang Islam juga. Tu yang Jair pergi duduk rush apa semua tu kan. Ya. Tak apalah. Tapi kita janganlah masuk. Ya. Saya pergi judi pula, dah lupa dah. Mana Syah perlu judi apa tadi? Sebut mereka. Sebut bismillah. Dah banyak-banyak kali tikam, menang lah. Ya. Tapi duit tu dia tak makan. Dia buat bayar api, elektrik lah ya. Dia buat bayar air. Lepas tu dia buat bayar insurans kereta. Pasal banyak juga tu kan, mungkinlah 2-3 ribu macam tu. Pasal apa begitu? Dia tak makan tau, dia tak buat makan, tapi dia buat bayar benda-benda yang lain. Pasal bagi dia, kalau mungkinlah kita tak tahulah, kita tidak interview dia, tapi benda ni berlaku dalam masyarakat. Duit haram ni dia tak makan, tapi dia buat benda lain. Ya? Sama saja. Ya? Makan tak boleh, hak lain pun tak boleh. Tapi Allah Ta'ala sebut makan, Nabi sebut makan pasal tadilah taglib. Betul tak? Riba, makan je, Allah Ta'ala larang. Habis tu lain pada makan boleh lah. Tak, taglib. Ya alladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba. Makan sebut, lain tak sebut. Kita tak makan, kita beli baju. Okey kot. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzina yatakhabbatu syaitanu minal mas. Sama juga Allah Ta'ala kata makan riba. Ya, istanibu sab'al mubiqat, kamu kena jauhi 7 dosa yang besar. Salah satunya Allah Ta'ala kata aklur riba, makan riba. Ya, taglib. Jadi Allah Ta'ala sebut makanan, harta tu mesti halal lagi baik. Dan dia merangkumi harta-harta yang lain. Pasal dalam banyak-banyak harta, makananlah harta yang paling penting. Itu disebut sebagai taglib. Sebut lelaki merangkumi wanita, kerana lelaki mendominasi. Sebut makanan, dia merangkumi harta-harta yang lain, kerana makanan mendominasi. Tuan-tuan tak ada harta yang lain, tak apa. Tapi kalau tak ada makanan, boleh hidup? Tak boleh. Itu the importance of taglib. Diguna pakai dalam Quran dan hadis Nabi. Sebenarnya sistem ni dah sudut kebahasaan lughawiyat, linguistik, dia dah ada dalam bahasa Arab. Orang Arab dah guna sistem taglib ni dalam percakapan mereka. Kemudian digunalah oleh Allah Ta'ala dan Rasul dalam Quran dan hadis Nabi. Kerana pasal Quran dan hadis Nabi kan bahasa Arab. Jadi sistem bahasa Arab tu dia diguna pakai ya. Jadi perintah Allah dan Rasul lah hak nombor 1 sekali. Itu kepentingan hak nombor 1. Ya. Dan yang kedua ialah, kenapa kita nak belajar muamalah? Kerana ulama di sana telah meletakkan satu kaedah. Ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda yang tidak sempurna sesuatu yang wajib, melainkan dengannya, maka benda itu juga menjadi wajib. Allah Ta'ala suruh semayang. Ada tak perintah Allah Ta'ala suruh kita belajar semayang? Ada? I can say none. Saya boleh kata tidak ada. Ada tak hadis Nabi yang Nabi suruh belajar semayang?
Mungkin ada. Ya. Mungkin juga tidak ada. Nabi kata, belajarlah kamu akan sembahyang. Ta'allamus solat. Learn about prayer. Ada? Saya tak jumpa lagi hadis macam tu. Tapi Nabi suruh ajar anak kita sembahyang, ada. Adik Amru an Syuaib, Abi An-Jadi dan Sunan Abi Daud. Adalah. Tak ada. Itu suruh sembahyang, bukan belajar sembahyang. Jadi ada ayat Allah Ta'ala suruh kita belajar sembahyang? Tak ada. Ada ayat Allah Ta'ala suruh belajar puasa? Tak ada. Hadis Nabi mungkin pun tak ada. Habis tu kenapa kita belajar? Ataupun kenapa orang kata belajar ni wajib? Hak tadilah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Allah Ta'ala suruh semayang dan kita takkan tahu tentang semayang melainkan dengan belajar. Maka belajar tu jadi wajib. Sebab itu selain daripada teks Al-Quran dan hadis Nabi, kaedah-kaedah agama ni pun penting. Ya. Dan kaedah-kaedah seumpama ini biasa kita belajar adalah usulul fiqh, usul fiqh. Yang mana jarang dipelajari di masjid dan surau. Maknanya subjek usul fiqh penting, Syekh. Nak belajar. Bukan nak belajar jadi usuli, nak jadi pakar usul, tak. Belajar hak basic-basic je. Kaedah-kaedah penting dalam agama hak tadilah. Ma la yatimu wajib illa bihi fa wajib. Tak? Al-umur bi maqasidiha, belajar hak kuliah-kuliah tu. Hak Islamic fundamentals, kaedah-kaedah asas agama. Ya. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Rukhsah-rukhsah tu kena belajar juga. Ada rukhsah ni banyak kita tak faham. Betul tak? Ya. Nak isyarat kan? Baik, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bermuamalah dengan baik, khusus harta lah macam tadi kan. Di samping banyaklah ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi. Tadi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Itu Al-Baqarah 168. Tuan-tuan pergi depan sikit lagi, 172, surah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Macam mana, Syekh? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada apa yang kami rezeki kepada kamu yang baik-baik. Rezeki Allah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Makan hak baik-baik aja. Boleh jadi. Ya. Kau rezeki kita baik je belaka. Ada tak baik? Jadi ambil hak baik saja. Perintah tu. Ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Ya. Surah apa ya? Al-Mu'minun ayat 51. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yakni yang halal, dan beramallah yang soleh-soleh. Allah Ta'ala suruh makan hak baik dulu, baru Allah Ta'ala suruh amal yang soleh. Allah Ta'ala mendahulukan muamalah yang halal, kemudian baru Allah Ta'ala sebut amal yang soleh. Ya. Dan mungkin lagi ada banyak lagi yang lain. Ya. Ya'ti 'alan nasi macam mana dia tu? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhaza min malihi aminal halal aminal haram. Ya. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, kata Nabi, akan datang satu zaman kepada manusia, maybe zaman ni lah ya, manusia tidak endah lagi daripada mana dia dapatkan hartanya, adakah daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Kita tak cara dah halal ke haram ke, janji dapat kan. Ya. Ya'ti 'alan nasi
la yabqa ahadun illa akala riba fa in lam yakul usiba min ghubari. Ya, hadis Abi Daud, tadi hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, ini hadis Abi Daud juga daripada beliau. Akan datang kepada manusia satu zaman tidak ada seorang pun melainkan dia akan memakan riba. Jika dia tidak memakan daripadanya, dia akan terkena daripada debu-debunya. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu benda ni halal, benda ni haram? Dengan belajarlah. Macam mana kita nak tahu benda riba, benda ni bukan riba? Dengan kita belajarlah. Jadi itu yang kata belajar tu wajib. Tak perlu kita cari nas in spesifik. Mana Allah Ta'ala suruh belajar ni ya? Muamalah ni. Tak ada pun. Memang tak ada. Tapi kaedah tu telah menjadi asas. Di mana apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, jika kita tidak boleh melakukannya melainkan dengan perkara itu, of course lah dengan cara belajar, maka belajar pun jadi wajib. Ya, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari yang halal itu adalah fardu. Macam mana kita nak cari yang halal kalau kita tidak belajar? Betul tak? Kadang-kadang kita tak curi, rompak jauh sekali. Tapi mungkin kita buat sikit sebanyak penipuan, ya, mungkin. Maka ia sudah tidak menjadi halal. Ya. Baik. Jadi tidak mengusaha harta dengan baik akan menjejaskan kehidupan dan akan mempengaruhi prestasi hidup manusia. Ini kita tidak mahu. Ya. InsyaAllah. Dengan mengamalkan muamalah yang berkenaan, mereka telah mentaati perintah Allah. Balik pada yang tadi. Patut poin ini nombor 1, tapi tak apalah. Ya. Jadi perintah Allah tu penting. Perintah Allah tu penting sekali. Ya. Sudah tentu pahala dan ganjaran yang besar menanti mereka di akhirat nanti. Memang kita nak pahala. Memang kita nak balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita kena bercakap soal pahala dan dosa all the times, especially pada zaman ini. Ya. Dan kerana itu juga adalah modal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jika berlaku pelanggaran, mereka akan dihukum dengan hukuman syariat dalam braket hudud, tapi tidak semualah. Ya. Dalam hudud ataupun fiqhul jinayah asy-syar'iyyah, the Islamic jurisprudence of crime, yang ada hukuman yang disyariatkan bersabit dengan harta hanya beberapa enactment saja atau slot ataupun segmen, seperti mencuri dan menyamun. Adapun selain pada itu, dia tidak dinaskan secara jelas, tetapi ia tertakluk kepada ijtihad para hakim. Mencuri, potong tangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. It has been spoken by Allah Subhanahu Wa Ta'ala in the Quran. Nabi pun ajar benda yang sama lah. Ya. Cuma Allah Ta'ala suruh potong saja. Syarat-syarat yang lain Nabi lah ajar. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri wanita, Allah Ta'ala suruh potong tangannya. Ya. Surah An-Nur. Tapi tata cara nak potong tu dalam buku fiqh lah, ulama menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ya. Bukan semua yang dicuri ataupun bukan semua yang mencuri mesti dipotong tangannya. Susah juga tuan, syarat dia ketat juga tu. Kan? Syarat hak adalah hudud ni semua ketat. Ya. Ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, nama dia Mughirah bin Syu'bah, zaman Umar. Zaman Nabi tuan-tuan, Nabi tidak merejam atau menghukum orang yang berzina melainkan dengan pengakuan. Dia yang confess. Hak Nabi siasat sendiri tak ada. Zaman sahabat Nabi pun sama, zaman Umar Al-Khattab, hak dia siasat tak ada. Wallahu ta'ala alam lah, setahu saya belajar fiqhul jinayah, the science of crime. Tapi hak ada juga, tapi dia tak sabit lah. Macam ada dua orang sahabat yang besar, nama Mughirah, dituduh oleh Abi Bakrah. Dua ni sahabat yang besar dua-dua ni. Ya. Di samping ada 3 orang saksi yang lain.
Ya. Tapi empat-empat tu bila Sayyidina Umar tanya, kamu tengok ah? Dia kata tengok. Macam celok masuk dalam bekas celok. Tak. Habis. Akhirnya kena rotan 40 kali, ya. Jadi suka juga, ya. Tapi balik pada yang tadi, harta ni pun dia tidak banyak. Rasuah ada taklah hudud? Tak ada. Dia bawa ijtihad hakim ataupun kita panggil takzir, ya. Penipuan kok dia meniaga dia pergi menipu, kan. Benda elok dia buat, dia kata tak elok, ataupun dia jual bila ada keaiban pada barangannya, tak boleh nak cancel. Itu semua mesti ditangani oleh pemerintah. Dia mesti ada satu enactment. Dan alhamdulillah, Malaysia ni antara negara yang ada undang-undang consumer legality yang amat baik. Cuma adalah sikit sebanyak yang perlu dibuat penambahbaikan. Ini ahli-ahli muamalah lah kena buat kerja, kan. Kena semok balik, ya. Bagus kita punya consumer punya kepenggunaan kita ni bagus. Bakal kita ada tribunal pengguna, semua dalam konteks muamalah lah tu, ya. Jadi banyak yang tak ada, tapi ia mesti kuat-kuasakan, mesti ada undang-undangnya dan mesti ada denda-denda tertentu. Jadi kalau jelas harta ni curi dengan nyamun saja. Kalau curi potong tangan, kalau cukup syarat-syaratnya. Kalau samun mesti dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dia agak ketat lah, ya. Tapi kalau rasuah, kalau menipu, dia tak ada hudud, ya. Dia merujuk kepada ijtihad para hakim, dia mesti berada dalam takzir, ya. Ataupun lah hakim nak denda ke, hakim nak penjara ke, hakim nak rotan ke, ya. Jadi dia agak luas. Mungkin ada hikmah yang tersendiri, Allah Ta'ala alam. Dan tuan-tuan boleh belajar dalam hudud. Isyak, ada nak tanya apa-apa tak? Nak tanya, mari tanyalah. After azan saya boleh jawab. Bismillah. حي على الصلاة
wa ba'asnaka Muhammadan nazir ma'ata mu'min asraka afiyat baik, kita sama sikit ya. Jika berlaku pelanggaran, mereka akan dihukum dengan hukuman syariah ataupun hudud, walaupun tak banyak segmennya, tetapi mereka berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih penting ya. Hukum ni orang hukum kita ke, orang tak hukum kita ke, yang penting ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kat dunia kita boleh terlepas ya. Betul tak? Pasal dunia ni manusia yang uruskan. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nobody can escape. Tak ada siapa boleh lepas. Ya. Man akhadha ardan bighairi haqqin tawaqahu Allahu yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Ya. Dalam hadis Bukhari atau Muslim daripada Sa'id bin Zaid, kata Nabi, siapa-siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, maka hari kiamat nanti dia akan dibenamkan dalam 7 lapis bumi. Hadis sahih ni, hadis kotak Bukhari, hadis Muslim ya. Kita ambil orang lain punya walaupun sejengkal tanah, harta lah sejengkal ya. Dulu-dulu sejengkal tanah mana ada nilai, sekarang je mahal tuan, betul tak? Ya. Kalau kat KL sekaki tanah berapa? Beribu-ribu sekaki je. Sekaki sejengkal suku. Kat kampung pun dah mahal, betul tak? Tapi tak ada orang jual sekaki, orang jual satu lot. Tapi dia peringatan yang besar kepada kita supaya kita tidak mengambil hak orang lain walaupun dengan kadar yang teramat sedikit, yang kadang-kadang tak ada nilai pun. Sejengkal tanah mana ada nilai zaman Rasulullah? Tak ada nilai. Tapi as long as kau telah mengambil orang lain punya hak, kamu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bawah ataupun 7 lapis bumi. Macam mana tak tahulah kan? Bumi bukan dah tak ada, Ustaz, dah hancur ke? Saya tak tahulah ya. Tapi itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha haqqa al-ghairi bighairi haqq aujaballahu alaihi nar. Siapa-siapa yang mengambil hak orang lain secara tidak benar, maka wajib ke atasnya masuk neraka. Maka adalah sang sahabat ni tanya, wahai Rasulullah, walau kana qadiban min araq, wa in kana yasiran, qala wa in kana qadiban min araq. Wahai Rasulullah, kalau kau ambil sikit, ambil sikit. Wa in kana yasiran, it's only a small portion of that property. Sikit. Yasir ni mana sikit. Nabi kata wa in kana qadiban min araq. Walaupun kamu ambil sekadar sebatang kayu sugi. Araq ni ialah sejenis sejenis ranting kayu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk bersugi. Ranting kayu buat sugi pula tu, mana ada nilai? Boleh ambil gitu je kat pokok. Sekarang ni dijual lah, ada lah harganya. Sebatang kayu sugi ada yang RM3, ada yang RM4, maybe ada yang RM10 kan. Ada yang mahal lagi, 100 lebih. Siap boleh simpan semua, macam-macam ada kan. Mungkin mahal lah zaman sekarang, macam-macam jenis kayu sugi ya. Tapi zaman Nabi kayu sugi mana ada nilai, tak ada nilai pun. Tapi kalau kau ambil, Nabi kata wajib untuk kamu masuk neraka. Sebab itu kita kena hukum ke kita tak kena hukum tu, itu hanya di dunia, betul tak? Ada orang maybe dah bersalah tapi tak tahulah, dilepaskan, wallah ta'ala alam. Kat dunia okey lah ya. Jadi kita jangan pelik lah benda dunia ni. Kemudian dia kata di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan soal pengurusan harta kita, bahkan tidak berganjak kaki seorang anak Adam, melainkan dia akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan harta yang dia milikinya, bagaimana dia memilikinya dan bagaimana pula dia membelajarkannya. Sebab itu Rasulullah SAW selain daripada hak ewak ibadah, baginda amat-amat menitik beratkan soal harta yang dicari dan digunakan oleh para sahabatnya ya. Hatta Nabi SAW bila meninggal seorang sahabatnya, Nabi tak pernah tanya sahabat kita ni semayang dia banyak mana ya, dia puasa banyak mana ya,
Tak tanya. The Prophet never ask about it. Tapi apa yang Nabi tanya? Nabi tanya, hal alaihi dain, ada tak dia meninggalkan hutang? Jika sahabat kata tidak ada, Nabi bergembira, lalu Nabi solat ke atasnya. Jika sahabat kata ada, maka Nabi akan bertanya, adakah dia meninggalkan harta untuk menyelesaikan hutangnya? Jika sahabat itu kata ada, boleh selesai hutang dia ni, maka Nabi akan memerayakan hutangnya supaya diselesaikan. Ada sahabat dia tinggal beberapa dinar, dibayar hutangnya, tinggal lagi 2 dinar. 2 dinar ni ada seorang lagi tak bayar, 2 dinar juga. Tapi adik-beradik dia ni nama Sa'id Al-Atwal, dia kesian. Takkan tak bagi dia bini apa-apa kot. Dia ada bini, ada anak, takkan tak bagi apa-apa kot. At least bagi 2 dinar, boleh lah sikit kan. Nabi kata tak, ikdihi, bagi, settle hutang dulu. Dia pun bayar. Akhirnya isteri dia tak dapat apa-apa. Yalah, kita kalau harta pusaka kena settle hutang dulu, betul tak? Settle hutang apa yang patut, baru dapat kepada kepada waris. Tapi kalau dah tak ada lah. Dan bila Sa'id Al-Atwal kata sudah diselesaikan hutangnya, lalu Nabi bergembira dan Nabi berkata kepadanya, al-an baratta alaihi jildah, sekarang kamu telah menyejukkan kulitnya. Maksudnya sebelum ni dia diazab kerana tidak menyelesaikan hutangnya. Bila dah selesai tu, Nabi kata kulit dia dah sejuk dah, mana dia sudah tidak diazab lagi. Sebelum ni kulit dia panas. Ya. Jadi betapa Rasulullah SAW amat mementingkan harta. Dan Nabi ketika wafat seseorang sahabat tidak bertanya hal yang lain. Sebab itu after seseorang itu mati, tidak ada lagi tanggungjawab kita kepadanya, melainkan menguruskan hartanya dengan baik, cepat-cepat menguruskan apa-apa yang penting bersabit dengan hartanya, dan bila diselesaikan bahagilah ya. Sebab itu kita lihat kita ni dalam bab faraid umpamanya jaranglah beri penekanan. Kadang kita sibuk benda yang lain dan kita dapati banyak benda-benda yang tidak diselesaikan. InsyaAllah ta'ala next nanti daripada mukaddimah ni kita masuk lagi yang ketiga, dan sekali penting juga ialah sumber kepada muamalah ya, masadir al-muamalah ya. Di mana ada sumber-sumbernya. Dan ilmu ni bukanlah ilmu yang dibuat secara hanky-panky, dibuat secara suka-suka, malah ia telah tersusun rapi oleh para ulama kita base kepada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan termasuk juga ayat-ayat Quran, dan sebahagian besar juga daripada ijtihad para ulama berdasar kepada perkara-perkara baru yang berlaku. Kerana hari ini banyak benda yang tidak ada pada zaman dulu. Jadi mereka kena bincang, dapat keluarkanlah pendapat-pendapat dan solusi ya, untuk kita menggunakannya insya-Allah taala. Next nanti kita sambunglah qul azza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas kafarah dan surah Al-Asr.